Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada hari ini, pada hari Selasa 9 hari bulan 2 2021. Okey, untuk hari ini kita sambung lagi kitab Pendidikan Munakahat. Yang lepas kita dah belajar pengertian nusyuz, hukum nusyuz dan dalil-dalilnya. Nusyuz berlaku dengan dua cara. Contoh pada isteri, contoh pada suami. Okey. Untuk hari ini kita sambung pendidikan munakahat. Cikgu harap semua dapat dengar, fokus, dengar dengan tekun. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmat-Mu dan berikan kepada kami rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Kita buka tirai dulu. Okey, kita sambung lagi. Tajuk nusyuz. Nusyuz tu apa? Nusyuz tu maknanya apa? Derhaka. Derhaka. Atau ingkar, degil. Okey, kita akan belajar pada hari ini ialah punca yang membawa kepada nusyuz, kesan-kesan nusyuz, langkah-langkah mengatasi nusyuz. Okey, ada 3 tajuk kita belajar hari ini. Yang pertama, punca yang membawa kepada nusyuz. Apakah punca? Apakah sebab yang membawa kepada nusyuz ni? Okey, yang pertama, suami atau isteri kurang pendidikan agama. Dia kurang belajar agama. Agamanya kurang cerdik kata orang. Jadi sebelum terjadi, mari kita bersama mantapkan pendidikan agama kita, kerana agama ini sangat penting. 2. Kelalaian suami dan isteri dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Suami dan isteri itu lalai untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Masing-masing ada tanggungjawab. Suami ada tanggungjawab, isteri juga ada tanggungjawab. Okey, apa lagi punca yang membawa kepada nusyuz ni? 3. Gangguan atau campur tangan oleh pihak ketiga yang mempengaruhi perhubungan suami isteri seperti mertua, salah eja tu, mertua, ipar duai, ada koma, kawan-kawan sekerja dan sebagainya. Ada pihak ketiga yang, apa kata orang, jadi batu api. Jadi batu api, campur tangan. Contoh-contohnya tu. Ini contoh saja. Yang penting ada pihak ketiga yang mengganggu, mempengaruhi hubungan suami isteri tu. 4. Masalah ekonomi rumah tangga yang tidak dapat diurus dengan baik. Masalah ekonomi. Contohnya, suami tidak bekerja, jadi pendapatan kurang, tak ada duit. Jadi isteri minta cerai. Jadi isterinya nusyuz, derhaka. Ataupun sebaliknya. Ekonomi rumah tangga pun menjadi punca untuk membawa kepada nusyuz. Okey, untuk punca membawa nusyuz, setakat itu saja. Okey, selesai tajuk ni. Okey, kita pindah kepada tajuk lain. Kesan nusyuz. Apa kesan dia? Apa dia punya nusyuz ni, apa akan terjadi nanti? Kalau terjadi nusyuz ni, apa akan terjadi? Mari kita tengok sama-sama. Kesan nusyuz. Kesan nusyuz. 1. Pengabaian tanggungjawab kepada keluarga. Dia abaikan tanggungjawab. Anak-anak dia abaikan tanggungjawab dia. Tak bagi makan, tak bagi minum. Okey, dia abaikan tanggungjawab.
Apa lagi yang terjadi? Hilang rasa hormat menghormati dalam keluarga. Dalam keluarga tu hilang rasa hormat menghormati. 3. Pengabaian kewajipan suami dalam memberi nafkah zahir dan batin. Suami dia tidak memberi nafkah kepada isterinya daripada segi zahir dan batin. Zahir yang nampak macam duit, batin ni yang tak nampak macam kebahagiaan. Okey, yang keempat, membawa kepada penceraian. Nusyus juga boleh membawa kepada penceraian. Nusyus boleh membawa kepada penceraian. Penceraian ni berpisah. Cerai. Tak mau, nusyus ni tak baik sebenarnya. Nusyus, apa makna nusyus? Derhaka. Okey, tajuk tu dah habis. Sebelum tu kita jawab dulu soalan ni. Sila jawab soalan di bawah. Buat dekat buku tulis macam biasa. Lepas tu tunjuk kat cikgu. 1. Berikan 3 punca-punca yang membawa kepada nusyuz. Soalan kedua, apakah kesan-kesan nusyuz? Okey, ready untuk teruskan lagi pelajaran kita? Okey, ready. Langkah-langkah mengatasi nusyuz. Apakah langkah-langkah untuk kita elak nusyuz ni? Untuk tidak terjadinya nusyuz. Atau langkah-langkah untuk kita menghadapi nusyuz tu macam mana? Kalau isteri dah mula derhaka, apa kita nak kena buat? Okey, kita tengok. Langkah-langkah mengatasi nusyuz. 1. Memberi nasihat. Kita beri nasihat. Suami beri nasihat ke, isteri beri nasihat, boleh. Yang penting memberi nasihat. Langkah yang kedua, berpisah tempat tidur. Jangan tidur bersama untuk sementara waktu, bukan selama-lamanya. Dah kembali pulih, baru boleh tidur bersama. Okey, 3. Memukul yang tidak mendatangkan mudarat. Ini yang terakhir. Pukul, tapi tidak mencederakan. Tidak mendatangkan mudarat. Tidak sampai terluka, tidak sampai berdarah. Pukul yang paling ringan untuk dia tersedar. Okey. Rehat kejap. Okey, langkah pertama, memberi nasihat. Azan, kita pause. Okey, 1. Memberi nasihat. Langkah-langkah pertama, memberi nasihat. Apa yang beri nasihat apa ni? 1. Suami wajib memberi nasihat walaupun berulang-ulang kali dengan cara yang baik. Pada masa yang sama, dia hendaklah tidak menafikan kelebihan serta kebaikan yang ada pada isterinya. Suami tu mesti kena memberi nasihat walaupun berulang-ulang kali. Walaupun isteri buat salah, beri nasihat balik. Isteri buat salah, beri nasihat balik. Tak apa, berulang-ulang kali. Okey, 2. Jika suami sudah tidak mampu menasihatinya, maka dia boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak-pihak yang berilmu dan berpengalaman serta dihormati oleh kedua-duanya. Bermula daripada ahli keluarga mereka yang terdekat. Kalau suami tak mampu lagi nak nasihat isterinya, dia boleh minta tolong dekat keluarga-keluarga terdekat untuk nasihatkan isterinya. Jadi mungkin dia boleh berubah kalau suami dia tidak mampu lagi. Okey, yang kedua, apa perlu buat? Langkah-langkah untuk mengatasi nusyuz. 1. Berpisah tempat tidur. Apa kena buat? Tindakan ini dilakukan jika langkah pertama tidak berkesan. Kena berpisah tempat tidur kalau nasihat tidak berkesan. Yang kedua, berpisah tempat tidur bermakna suami tidak tidur bersama isteri di dalam bilik. Ia bukan bermakna suami meninggalkan rumah. Berpisah tempat tidur ni maksudnya tak tidur bersama dalam bilik, tak tidur sekatil. Bukan maknanya kena tinggalkan rumah. Tetap satu rumah. Mungkin isteri dalam bilik, suami dekat ruang tamu. Bukannya tinggalkan rumah. 3. Langkah ini adalah supaya isteri sedar tentang kesalahannya. Dah berpisah tempat tidur tu, mungkin isterinya sedar apa salah dia. Jadi dia termenung, fikir, baru dia sedar apa kesalahannya. Okey, 4.
Walaupun berpisah tempat tidur, kedua-duanya masih wajib melaksanakan hak-hak yang lain seperti tanggungjawab sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak mereka. Walaupun berpisah tempat tidur, isteri dan suami itu mesti kena jalankan tanggungjawab seperti makan, minum, tempat tinggal. Sebagai ibu dan bapa untuk kedua anaknya, jangan tak bagi makan dekat anak-anak. Walaupun berpisah tempat tidur, tetap kena bagi makan kepada anak-anak. Okey. Ni silap Ni sebenarnya nombor ketiga. Nombor 3. Memukul yang tidak mendatangkan mudarat. Yang ketiga, pukul. Kalau jangan sampai berdarah. 1. Langkah ini diambil setelah langkah pertama dan kedua masih tidak berkesan. Kita kena ambil, kita kena buat, kena pukul. Kalau langkah yang pertama tadi dengan kedua tadi tidak berkesan. Jadi jalan yang terakhir ialah memukul yang tidak mencederakan. Yang kedua, ketika ini suami dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan oleh syarak agar memukul isterinya sebagai tindakan takdib. Takdib ni apa? Takdibnya ialah untuk mendidik. Pukul tu untuk mendidik, bukannya pukul sebab nafsu. Jangan pukul kuat sangat. Kalau pukul mendidik ni dia lain. 3. Cara memukulnya hendaklah dengan cara yang paling ringan dan tidak sampai mencederakan tubuh badannya. Pukul tu hendaklah yang paling ringan. Jangan kuat sangat sampai lebam, sampai berdarah. Tu tak boleh. Kena pukul yang paling ringan. Itu jalan yang terakhir. Okey, tamat. Ini soalan yang terakhir. Sila jawab soalan-soalan di bawah. Sambung yang tadi tu. 3. Apakah 3 langkah-langkah mengatasi nusyuz? Apa 3 tu? 4. Suami wajib memberi walaupun berulang-ulang kali. Memberi apa? 5. Cara memukul isteri hendaklah dengan cara yang paling dan tidak sampai tubuh badannya. Tamat. Semoga semua dapat menjawab soalan, dapat menjalankan tugas. Cikgu doakan semoga semua sihat dan lebih bersemangat untuk meneruskan pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.